Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini, saya nak buat sedikit sharing tentang rasa kita nak give up bila kita nak turunkan berat badan ni kan. So kadang-kadang sebenarnya kita akan rasa seolah-olah macam apa yang kita usahakan ni macam tak mendatangkan hasil. So kita mungkin rasa bengang, kita mungkin rasa tension sebabkan kita rasa macam dah cuba macam-macam cara untuk kurus. Kita mungkin dah macam-macam kaedah kita dah buat. Assalamualaikum Puan Jumaimah, apa khabar? Mungkin kita rasa macam kita buang masa. Mungkin kita rasa macam seolah-olah macam apa yang aku buat ni tak menjadi, jadi aku rasa macam aku nak give up. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak sini komen kalau katakan kita kat sini mungkin kita kenal yang kita kenal someone yang mungkin ada masalah, satu masalah berat badan lah. Keduanya mungkin dia dah rasa macam dah nak give up dah. Sebab dia tak jumpa satu cara yang sustainable yang dia buat tapi tak mendatangkan hasil. Jadi dia rasa macam bengang, rasa tension. Mungkin dia rasa macam biarlah aku gemuk sampai mati pun aku tak heran dah lah sebabkan memang aku tak boleh kurus. Mungkin ada someone dekat sini ataupun sesiapa yang ada rasa macam tu. Saya faham sebab kadang-kadang kita akan rasa macam nak give up dan sebagainya. Jadi it's okay. Tapi sekejap, sebelum tu saya nak tanya, dengar tak suara saya Suara saya jelas kedengaran ke tidak ke? Boleh tak komen sikit? Dengar lah kot kan. So that's why itu yang saya nak buat share pada malam ni lah. Sebab kadang-kadang bila kita rasa nak give up, bila kita rasa macam segala usaha kita macam tak berjadi, mungkin kita akan rasa macam tu. Kita rasa macam rasa devalue. Maksud devalue tu rasa macam nilai usaha kita rendah, macam tak ada benda. Jadi inilah sebenarnya saya nak share. Saya nak share ada 3 cara macam mana sebenarnya untuk kita overcome masalah rasa nak give up tu. Boleh tak komen kalau dah ready nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya kita akan dapat memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang, terutamanya kepada mereka yang betul-betul nak turunkan berat badan, yang mungkin sekarang ni berada dalam keadaan yang sangat gila stres, rasa nak give up. Boleh tak komen kalau dah ready nak tahu? Boleh ke share juga Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab sebelum tu saya nak minum dulu saya punya minuman harian saya. Saya dekat sini saya ada satu air kosong dengan sudu. Basically saya juga ada satu, nama dia apple cider vinegar, cuka apple. Cuka apple ni sebenarnya baik untuk diri kita dan adalah khasiat-khasiat dia yang menyebabkan saya agak recommend. Tapi tak semua saya recommend, hanya segelintir je yang saya recommend untuk mereka minum cuka apple ni. Saya cuka apple saya, bismillahirrahmanirrahim, saya letak dalam satu sudu besar macam tu, ke 2 sudu besar, tengok macam mana. So tengok kepada larat tak larat lah kan. Saya kacau. Antara kebaikan cuka apple ni juga adalah dia boleh bantu kepada pencernaan kita. Kadang-kadang once kita dah minum cuka apple ni, nampak pula tong sampah kat sini, buruk perangai. Kadang-kadang bila kita minum cuka apple ni, lepas kita minum je kita akan rasa macam nak membuang air besar. Kenapa? Sebabkan dia membantu kepada mempercepatkan pencernaan badan kita. Supaya apa tahu? Supaya segala apa yang kita makan tadi, terutamanya makan bila berbuka puasa, kita makan snack, kita makan segala bagai, pencernaan tu akan jadi lebih cepat dan menyebabkan metabolisme kita semakin meningkat. Walaupun kita tidur pun kita mungkin boleh bakar lemak, mungkin dan dia bergantung jugalah kepada apa yang kita makan hari-hari dan especially pada waktu tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alright. Sebenarnya ni kali pertama saya buat live lewat malam. Bukan apa, sebab saya cuba juga mencari waktu yang bersesuaian untuk engage dengan kita punya Facebook page punya audience kat sini. Dan sekarang ni memang saya buat live, saya bukan buat real live, saya bukan buat pasang saka saya yang buatkan live ni. Saya memang saya yang buat live sendiri. Saya buka lampu jap, tengok macam mana kan.
Sebab saya rasa macam gelap juga cahaya keimanan dekat sini. Okay, so siapa kat sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk mengetahui apakah sebenarnya 3 cara yang saya boleh sharekan dekat sini. Alright, cara yang pertama, sekiranya kita rasa kita nak give up, rasa nak give up, kita kena tengok semula apakah niat kita untuk kita turunkan berat badan. Honestly speaking, cuba kita dig down balik dalam kita punya diri sendiri. Hanya kita je tahu apakah niat kita buat apa yang kita buat sekarang ni. So once kita dah identify apakah sebenarnya niat sebenar kita untuk kita turunkan berat badan, kita berpegang semula dengan niat tu dan kita cuba tuliskan semula dekat satu piece of paper. Okay, yang ni apa yang guru saya ajar juga. Cuba kita tulis niat kita, kenapa kita buat apa yang kita buat. Dalam kes ni, tulis semula kenapa sebenarnya kita cuba nak turunkan berat badan. Adakah kita ni nak turunkan berat badan sebab kita nak compete dengan kawan sebelah rumah ke? Adakah kita ni nak turunkan berat badan sebab kita nak nampak lebih cantik ke, supaya pada hari raya nanti kita boleh pakai baju kebaya sendat ke? Ataupun apa-apalah. Cecah kita tengok semula apakah sebenarnya niat utama, niat paling besar kenapa kita nak turunkan berat badan. Kan? So itu adalah yang pertama sekali. Most of the time, kenapa seorang itu rasa senang nak give up, cepat sangat dia give up, sebabkan dia punya niat tu tak cukup besar. Kenapa dia nak turunkan berat badan? Dia tak nampak macam dia punya apa yang dia nak capai tu tak dekat dengan hati dia. Dia rasa macam jauh sangat. Dia macam, aku nak kurus sebabkan aku nak dapatkan perhatian daripada jiran aku yang macam tu kan. Kenapa nak dapatkan perhatian daripada jiran? Contoh kan. So kenapa tak cuba dapatkan perhatian kepada suami sendiri, macam tu lah contohnya kan. Itulah contoh kan. So biasanya niat yang macam tu, niat yang jauh daripada hati dia tu akan menyebabkan dia akan senang give up. So that's why kadang-kadang bagus kalau katakan kita boleh tanya kepada diri kita berkali-kali, kenapa aku nak capai benda tu? Katakanlah aku nak kurus sebab aku nak dapat cantik. Kenapa kau nak cantik? Sebab cantik ni, sebab saya boleh pakai baju cantik. Kenapa nak pakai baju cantik? Kenapa? Sampailah kita jumpa satu sebab yang paling dekat dengan hati kita. Sampai satu tahap mungkin kita akan terkeluar air mata. Contoh kan. So benda tu yang kita akan berpegang teguh. Kenapa sebenarnya kita nak turunkan berat badan. Hai Puan Nega, selamat malam. Hari ni kita buat live lewat sikit sebagai ganti. Sepatutnya saya nak buat live jam 3 petang tapi tertidur. nak buat jam pukul 9.30 10 malam, tapi family ajak tengok cerita pula, cerita kat TV. Cerita apa cerita penunggang agama. Dan inilah masa saya yang paling senang pun untuk saya buat live sekarang ni. So harap korang tak kisah saya buat live lewat malam. It's okay kalau katakan nak tengok kemudian ke tutup macam ni, tak kisah. Saya just nak sampaikan saya punya point je pada malam ini. Okay, itu ialah yang pertama. Cuba kita cari niat yang paling dekat dengan hati kita, supaya once kita dah jumpa tu, kita berpegang dan kita tulis kenapa sebenarnya aku nak turunkan berat badan. Most of the time student saya dia bagi tahu pada saya kenapa dia nak turunkan berat badan, sebabkan dia rasa macam amal ibadat dia macam tak diterima. Contohnya seperti macam apa yang diminta, doa yang diminta macam tak dapat. Dan bila dia tengok semula kenapa dia tak dapat apa yang diminta, dan dia lihat bahawasanya dia tak solat betul-betul, sebab setiap pergerakan solat dia macam sakit, dia macam susah nak khusyuk. Dan kita pun tahu bila seorang tu khusyuk ketika solat, dia akan dapat kejayaan tu lebih. Itu nombor satu. Nombor dua, kadang-kadang mereka akan rasa macam pergerakan solat mereka terbatas disebabkan sakit-sakit sendi dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa solat duduk, dan solat duduk tu bukanlah salah satu daripada rukun solat. Rukun solat tak ada kata duduk. Kalau ada pun duduk antara dua sujud, itu pun duduk sekejap je. Lepas tu bangun dan berdiri tegak semula. Kenapa mereka ni solat duduk? Sebabkan mereka sakit lutut, sakit kaki, sakit pinggul, berat badan sangat-sangat berat, yang memberi impact yang tak baik kepada lutut, kepada ankle dan sebagainya. Jadi mereka ambil pilihan untuk solat duduk atas kerusi. Bukan kata saya ni bukanlah
ustaz untuk kata kau tak boleh solat duduk, tak sah solat. Bukan. Sebab agama Islam ni dia ada rusah dia ada satu macam kemudahan. Kalau katakan sebabkan tak boleh sangat nak solat berdiri, bolehlah solat duduk. Kalau katakan dah teruk sangat, boleh je solat pakai anak mata. Kan sebenarnya tak ada masalah pun. Yang jadi masalah dia, kenapa sebenarnya kita boleh solat duduk? Bukankah sebabkan kita makan banyak sangat sebelum ni, buatkan kita macam makan benda yang menyebabkan berat badan kita naik? Dan kenapa sebenarnya waktu berat badan kita naik tu, kita tak bertindak awal? Waktu berat badan kita asalnya 50 kilo katakan, bila berat dah naik 60 kilo, 65 kilo, kenapa kita tak buat sesuatu? Kenapa bila kita tunggu berat badan kita dah sampai ke 100 lebih kilo, baru kita nak bertindak? Pada waktu tu mungkin seorang itu dah ada tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan sebagainya, yang menyebabkan lagi susah untuk dia dapat capai kepada apa yang nak capai. Siapa sini faham maksudnya? Boleh tak komen faham? So kalau katakan faham, kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. So that's why kita boleh jadikan itu sebagai niat utama kita ataupun sebab utama kita kenapa kita nak turunkan berat badan, kenapa kita nak capai ke berat badan yang kita nak capai. Kalau kita dapat turun 1 kilo pun kita akan bersyukur sangatlah. Sebabkan apa? Sebabkan kita dah lama dah berada dalam keadaan berat badan yang sangat menyeksakan secara fizikal dan emosional dan sebagainya. So that's why bagi saya it's okay untuk kita rasa nak give up, tapi it's not okay kalau kita give up lama sangat, kalau kita down lama sangat. So perbetulkan niat, cari the core, niat yang paling core sekali. Like kenapa sebenarnya kita nak turunkan berat badan? Kenapa, dan kita akan jumpa jawapan dia bila kita keep on question, mempersoalkan niat kita sampailah kita jumpa punca utama, akar umbi kenapa kita nak turunkan berat badan. Itu adalah cara nombor 1 macam mana kita nak kurangkan rasa give up. Boleh faham ke? Boleh faham. Dan okay, bila kita dah jumpa kan, contohlah macam tadi, kenapa sebenarnya kita nak turunkan berat badan, itu akan menjadi kita punya big why dan akan jadikan kita sebagai satu pendorong kepada kita punya apa nama tu, usaha kita nak turunkan berat badan. Sebab contohlah macam honestly speaking, kenapa saya buat apa yang saya buat sekarang? Okay, mungkin ada yang tertanya, kenapa saya buat live, kenapa saya buat live hari-hari pula tu, share content, bagi point itu, bagi point ni dan sebagainya. Tapi apa yang saya dapat? Apa sebenarnya yang saya akan dapat daripada situ? Jadi sebenarnya dia punya point dia dekat sini adalah apa tahu? Point dia, bila saya buat apa yang saya buat sekarang ni, dia akan menjadikan saya lebih macam lebih puas hati lah, maksud saya. Lebih puas hati dalam arti kata lain macam mana? Sebab arwah mak saya pernah jatuh sakit selama 17 tahun selepas menggunakan salah satu daripada produk kurus yang masih lagi berlega-lega di pasaran sekarang ni. Masih lagi. Jadi saya rasa macam terpanggil. Kalau katakan saya tak buat apa yang saya buat sekarang, saya rasa macam saya tak dapat jadi seorang anak yang baik lah. Pendek kata, dah lah macam masa tu saya tak tahu macam mana nak bantu arwah mak saya, macam mana nak bantu arwah mak saya untuk jadi lebih kurus. Macam mana sebenarnya, kenapa sebenarnya dia menggunakan produk kurus. Kalau katakan saya tahu pada ketika tu ada cara lain selain daripada cara menggunakan produk untuk kurus, insya-Allah saya dah bantu dah. Tetapi saya tak dapat nak bantu sebab nombor 1 saya tak tahu, nombor 2 saya tak ambil tahu pun. Sebabkan saya bukan seorang yang gemuk pada waktu tu, saya seorang yang kurus kering gila, yang menyebabkan saya rasa macam aku tak ada masalah berat badan nanti in the future. Tapi sebenarnya itu berlaku kepada arwah mak saya dan saya tak buat apa-apa, dan itu sebagai satu penebus kesalahan saya. Like kenapa saya buat apa yang saya buat sekarang ni, sebab saya tak mungkin tak ada peluang untuk bantu arwah mak saya, tapi saya ada peluang untuk bantu student saya. Dan Alhamdulillah sehingga ke hari ni kita dah bantu seramai 1185 orang. 1185 orang yang kita dah bantu setakat ini
untuk mereka berjaya turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk dalam masa 7 hari je. Dan ramai juga di kalangan student kita dalam masa sebulan ada yang berjaya turun sampai 16 kilo, 14 kilo dan sebagainya. Ada yang dah berjaya turunkan saiz baju daripada double XL kepada saiz XS tanpa menggunakan sebarang benda tok nenek macam bengkung dan sebagainya. Itu adalah cara yang alhamdulillah telah pun membantu student kita lah. So that's why kita really nak bantu mereka yang betul-betul nak turunkan berat badan. So itu cara kita. So itulah yang pertama. Yang pertama, kita kena find out kenapa ataupun apakah niat paling utama kita kenapa kita nak turunkan berat badan. Itu nombor satu. Nombor dua, macam mana sebenarnya kita ni boleh berjaya capai berat badan yang kita nak capai disebabkan nombor dua ni. Sebabkan ramai di kalangan kita berada dalam circle yang menduga menduga keimanan kita. Maksud saya begini kadang-kadang ramai orang fikir kita berkawan. Tapi bila kita berkawan, kita tak sedar kawan-kawan kita ni macam seolah-olah menjadikan kita ni susah nak capai berat badan yang kita nak capai. Dalam erti kata lain macam ni, kita nak kurus, tapi kita macam rasa macam kenapa sebenarnya aku ni nak kurus, tapi kawan-kawan aku kata aku tak boleh kurus dan sebagainya. Benda tu yang menyebabkan kita jadi macam susah nak capai. Maksud saya susah nak capai tu susah nak bagikan diri kita ni let's say satu benda lah, benda yang macam benda yang bagi kita stres ni sebabkan kawan-kawan kita kawan-kawan kita macam tak memberi semangat. Bukan setakat kawan-kawan je, kadang-kadang kita punya family pun tak memberi semangat. Suami kita tak memberi semangat pada kita kan. Bila kita pasang niat nak turunkan berat badan, tiba kita rasa macam kau ni nak kurus, tapi tak kurus pun. Beli je produk banyak, beli je macam-macam benda tapi tak kurus kan. Sekarang kita rasa macam stres. Faham tak maksud? Kita rasa stres, kita rasa macam sebab apa? Bukan kita tak perlu salahkan mereka sebenarnya. Kita hanya perlu memperkuatkan benteng kita je. Benteng untuk kita ni. Hai Puan Norma Isa, apa khabar? Okay, kita kena memperkuatkan benteng kita supaya apa? Supaya setiap yang datang kepada kita tu kita dapat lawan semula. Maksud saya begini okay, kita tak boleh kawal mulut orang. Kita tak boleh kawal mulut orang. Tapi apa yang kita boleh kawal adalah kita boleh kawal how we perceive things. Macam mana kita boleh kawal apa yang kita translate kepada keadaan ataupun situasi yang kita sedang alami sekarang ni. Kalau katakan kita punya suami macam tak memberi kita macam sokongan yang kita nak, it's okay. Kita jangan tinggalkan suami kita ataupun cari orang lain, cari suami lain, ataupun si suami cari isteri lain sebabkan isteri itu macam tak beri support kepada dia. Jangan. Okay, dia punya point dia dekat sini adalah macam mana kita boleh cari orang yang mungkin sama situasi dengan kita. Kita boleh lihat ramai orang yang dekat luar sana yang sedang mengalami situasi yang sama dengan kita, yang nak turunkan berat badan juga. Kadang-kadang mereka ni pun kadang-kadang down, kadang-kadang diorang ni pun up. Why not kita berkawan dengan diorang? Kita berkawan dengan diorang, berada dalam circle yang positif, sebab positif circle yang akan membantu kita jadi kita lebih senang capai apa yang kita nak capai. Kadang-kadang yang menjadikan diri kita down bukanlah sebabkan apa? Sebabkan orang sekeliling kita yang menjadikan kita susah nak dapat apa yang kita nak dapatkan. Kita rasa macam senang distracted sebabkan kawan-kawan kita yang tak memberi kita sokongan secara moral kepada diri kita, yang menyebabkan kita rasa sangat-sangat terkesan dengan apa yang orang cakap. So that's why, hai Puan Damia Anizat, apa khabar? So that's why kadang-kadang apa yang patut kita buat adalah kita bukan kata jangan give up, tapi bagi saya it's okay untuk kita rasa give up sebab kita ni adalah seorang insan yang lemah. It's okay, tapi yang penting sekali bangun semula cepat-cepat. Cuba kita turn to kawan-kawan yang boleh memberi kita semangat untuk kita kembali semula kepada landasan untuk kita turunkan berat badan. Siapa sini faham maksud saya? It's okay untuk kita pilih ramai kawan, tapi untuk kita jadikan someone yang boleh kita betul-betul jadikan kawan adalah mereka yang sangat-sangat positif.
Nak cari orang positif ni bukan senang, tapi kalau katakan nak berada dalam circle yang positif, boleh je komen NKSC, nanti kita akan invite masuk di dalam kita punya Telegram channel dan kita akan selalu bagi update, tips cara kurus dan sebagainya. Itulah akan membantu ramai orang untuk turunkan berat badan. Sebabkan apa? Sebabkan mereka ada di positive circle. Itu adalah nombor 2. Jadi yang terakhir sekali nombor 3, macam mana caranya untuk kita jadikan diri kita ni lebih senang turunkan berat badan. Macam mana kita boleh keluarkan diri kita daripada masalah masalah apa? Masalah let's say masalah apa tu? Masalah apa nama tadi? Masalah apa? Masalah rasa nak stres dan sebagainya. Okey, cara dia adalah apa? Cara dia adalah dengan cara cuba kita, let's say lah kan, kalau katanya kita minta nasihat orang tak bagi advice yang berkenaan dengan kita dan kita rasa macam aku rasa tak kena advice ni, macam ada benda tak betul ni. So it's okay untuk kita rasa macam benda tu tak okay. Bukan kita ni dilahirkan untuk terima bulat-bulat apa yang orang cakap. Itulah satu kesalahan sangat besar lah. Jadi bagi saya, untuk kita dapat satu benda yang kita puas hati, kita buka Quran, kita buka tafsir, kita pasang niat aku nak cari apa pada waktu tu. Mungkin kita rasa macam aku ni down, aku ni rasa macam senang rasa distracted, suami aku macam tak berapa bantu aku sangat, aku berada dalam keadaan yang mana makanan dekat rumah banyak sangat tak dimakan, tapi kalau katakan aku buang membazir. Macam mana sebenarnya aku nak selesaikan masalah berat badan aku kalau aku berada dalam situasi macam ni? It's okay, just let it go. Dan kita let it go tu bukan kepada orang yang mungkin akan memberi kita negative feedback. Kita nak dapatkan constructive feedback. Kita nak dapatkan orang yang boleh bagi kita, "Hai, Assalamualaikum Puan Linda Hazlinda." Kita nak orang bagi pada kita something yang boleh bantu kita memberikan satu idea yang konstruktif, bukan destruktif. Kita nak orang bagi macam advice yang betul-betul boleh. So cara saya macam tadi saya buka Quran, saya pasang niat benda apakah kebuntuan yang saya sedang alami sekarang ni, dan saya buka Quran dan saya terjumpa ayat tu. Dan saya yakin ini bukan satu kebetulan. Bukanlah kebetulan, bagi saya inilah satu petunjuk. Is okay. Kadang-kadang memang kadang-kadang kita perlukan something yang boleh bantu kita memberikan petunjuk yang baik. Kadang-kadang kita akan mudah distracted. So that's why bagi saya, kita buka Quran, kita buka tafsir, especially kita just pejam mata, kita just buka page Quran tu dalam mana-mana page je, dengan pasang niat nak cari jawapan. Once dah buka tu, kita just open heart, kita bukakan hati kita untuk terima apa je yang kita jumpa. Dan kita buka lah beberapa page berkali-kali sekalipun, kita mungkin akan jumpa, kalau katakan kita betul-betul pasang niat yang benar-benar ikhlas. Jadi itulah sebenarnya 3 cara macam mana kita boleh keluarkan diri kita daripada masalah rasa macam nak give up. Sebabkan kita tak dapat capai lagi berat badan yang kita nak capai, tak jumpa lagi jalan yang betul untuk turunkan berat badan. Bagi saya, it's okay untuk buat kesilapan. Yang jadi tak okeynya kalau kita tak buat apa-apa. Jadi kadang-kadang bila kita dah buat sesuatu tu, kita akan jumpa cara yang salah, kita akan mungkin jumpa cara yang lambat untuk dapat kesan. It's okay. Kita akan rasa down, it's okay. Kita rasa nak give up, it's okay. Tak apa. Tapi satu benda, jangan give up lama sangat. Okay? Cepat-cepat kita cari jalan untuk meningkatkan semula motivasi diri kita, untuk kita jumpa semula. Siapa sini nak tahu tentang arwah mak saya? Nak cakap pasal give up tak give up ni kan? Arwah mak saya, dia seorang yang sangat gila komited nak turunkan berat badan, tapi cara dia salah. Dia menggunakan produk kurus. So selama 17 tahun tu dia guna produk kurus. Saya rasa selama 16 tahun lah, semangat dia memang sangat-sangat kuat untuk bangun, untuk berjalan dengan anak-anak dia, naik kereta anak-anak dia, merayap pergi jumpa adik-beradik dia dan sebagainya. Pergi rumah orang ni masa beraya, pergi rumah tu masa beraya. Tapi satu benda yang berlaku kepada dia tak dapat. Pada 7 tahun terakhir hayat dia bedridden. Dia tak boleh bangun sebabkan dia terjatuh sekali tu dan tulang dia retak dan dia tak dapat nak menampung berat badan dia. Doktor hanya boleh bagi dia baring je lah, makan ubat dan sebagainya.
benda tu yang menjadi macam pembunuh dalam senyap. Slow-slow dia makan diri arwah mak saya, dan benda itulah yang menjadikan arwah mak saya one time tu pada tahun yang ke-17 tu, pada bulan berapa entah, bulan 1 tahun 2017, saya ingat lagi, arwah mak saya bagi tahu yang dia rasa macam dia dah tak boleh pergi dah. Macam dia dah cuba dah sedaya upaya dia untuk kuatkan semangat. Dia kuatkan semangat makan ubat. Dia cuba bergerak kaki dia. Dia macam hari-hari doa untuk dia bangun semula. Tapi pada tahun yang ke-17 tu, 3 bulan terakhir sebelum dia nak meninggal tu, dia dah give up dah. Dia macam tak boleh dah. Tak boleh. Dan dia selalu mengerang kesakitan pada setiap malam, pada hari-hari terakhir kehidupan dia. Dan sebabkan apa? Sebabkan dia punya organ dalaman dia rosak. Buah pinggang dah rosak, hati dia rosak, jantung dia dah bengkak, paru-paru dia masuk air dan sebagainya. Itu semua adalah kesan daripada dia ambil ubat terlalu banyak sangat, akibat daripada dia terjatuh sekali tu sebab mengambil produk kurus. So that's why Batek Fitness punya perjuangan adalah untuk membantu mereka yang nak turunkan berat badan tanpa produk. So itulah yang akan saya yakin. Progres dia lambat sikit sebenarnya, tapi progres dia sangat gila puas hati. Sebab benda pertama kita akan nampak mungkin bukan berat badan dulu, tapi benda pertama kita akan nampak adalah inch loss. So that's why saya buat apa yang saya buat sekarang ni secara konsisten, walaupun ada orang tak ada orang je tengok Facebook live saya sejak bulan 5 ni, sejak bulan puasa ni sebenarnya. So sejak bulan 4 ni sebenarnya, sorry, bulan 4 ni kurang orang tengok Facebook live saya. Tapi tak apa, it's okay. Sebab saya punya niat really nak bantu mereka. Itulah yang menjadi ujian kepada diri saya pula. Ujian saya macam bila saya buat live tak ramai orang tengok, macam uish, fed upnya kan. Tak apa nak tengok live aku ni, aku cakap tak sempat tengok kan. Rasa macam cakap dengan diri sendiri pula kat telefon ni kan. So that's why sebenarnya apa yang kita buat ni sebenarnya adalah satu benda yang akan menjadikan kita senang ataupun lebih cepat capai apa yang kita nak capai. Kadang-kadang kita dah cuba berdiet, gagal, malah berat badan naik pula tu. Jangan risau. Sebenarnya masih lagi pasang niat nak turunkan berat badan. Cari semula apakah niat utama kita ataupun apakah big why kita untuk turunkan berat badan. InsyaAllah Allah tu Maha mendengar. So setiap rintihan kita ni yang betul-betul ikhlas nak turunkan berat badan tu, Allah akan tunjukkan kita dengan cara yang mudah untuk turunkan berat badan. Mungkin bukan dengan cara saya, that's okay. Mungkin dengan cara mana-mana fitness coach yang kita kenal dan sebagainya. Tak kisahlah sama ada yang famous ke tak famous, ataupun yang murah ke yang mahal. Yang paling penting sekali adalah bila kita betul-betul pasang niat nak turunkan berat badan, insya-Allah kita akan ditemukan dengan cara, macam-macam cara. Sebabkan saya percaya kepada otak manusia, kita ada satu level otak, nama dia co-creation punya mind, yang boleh memberikan kita dia akan jumpa banyak benda lah dalam hidup kita. Terutamanya benda-benda yang akan menjadikan kita senang jumpa jalan yang kita nak pilih untuk kita dapat selesaikan masalah kita. Dan kalau katakan kita tak ada niat, tak ada pasang niat nak turunkan berat badan, ataupun kita pasang niat tapi hangat-hangat teh ayam, so bersiap sedialah untuk gagal. Bersiap sedialah untuk rasa nak give up. Sebab apa? Sebabkan kita tak jumpa pun, kita tak ada pun satu kekuatan jiwa untuk kita jumpa atau pilih jalan yang betul turunkan berat badan. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Akhir kata, sekiranya korang nak macam tahu lebih lanjut tentang Batek Fitness, macam mana Batek Fitness boleh bantu, boleh like Facebook page Syahik, dan saya yakin yang sedang menonton ni ataupun yang akan menonton Facebook live ni nanti dah pun like Facebook page Syahik. Sekiranya macam nak tahu lebih lanjut macam mana cara kita bantu orang turunkan berat badan dan sebagainya, kejap saya nak bagi satu link. Satu link ni korang boleh tengok boleh tengok page ni, boleh tengok apa tu nama dia, boleh tengoklah ni kan. Nama dia adalah www.batekfitness.com. Dekat situ kita ada tunjukkan story-story student kita yang telah pun berjaya turunkan berat badan. Dan page ni post dia masih lagi under construction. Bukan under construction lah, maksudnya post-post sedang masih lagi sedang di-load. Dan slow-slow kita akan nampak progress dia satu persatu. So boleh klik dekat www.batekfitness.com. Okay, InsyaAllah kita akan nampak banyak jugalah benda-benda yang akan bantu kita
macam jumpa jalan untuk kita turunkan berat badan daripada story student kita. Apakah langkah pertama mereka turunkan berat badan, sehingga kan mereka bukan sahaja dapat turunkan berat badan, malah mereka juga dapat jadikan diri mereka ni jauh lebih sihat. Jauh lebih sihat. Ada yang ada masalah tekanan darah tinggi, masalah tekanan darah tinggi mereka lebih okey dan sebagainya kan. So that's why boleh buka website tu www.batakfitness.com untuk melihat sendiri student kita macam mana mereka ni berjaya turunkan berat badan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan dapat inspirasi serba sedikit daripada story mereka. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang lain. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.